Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ehsan Yahya langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur. Berikan tumpuan anda dan fokus anda dalam program terbaru di Astro Awani. Pelbagai isu, berita atau apa sahaja yang berlaku menjadi tumpuan pemberitaan kami. Menjengah tahun 2021, di minggu pertama ini, kami mulakan fokus dan tumpuan minggu hadapan. Dan ini adalah fokus minggu depan. Kami senaraikan 8 fokus minggu depan untuk anda dan yang pertama kita lihat adalah berkaitan dengan iSinar dan seperti yang telah diumumkan oleh Kumpulan Simpanan Pekerja KWSP, semakan status permohonan boleh mula dibuat pada 4 Januari 2021. Dan pastinya ini antara perkara yang akan ditunggu-tunggu oleh pencarum bagi mereka yang telah pun memohon bagi kategori pertama iSinar dan 11 Januari pastinya adalah bagi kategori yang kedua. Merujuk kepada perkara dan juga laporan ini, permohonan iSinar mula dibuka pada 21 Disember 2020 dan permohonan hanya dibuka bagi kategori 1 sahaja. Bagi kategori 2, permohonan akan dibuka pada 11 Januari 2021. Dan seperti yang telah diumumkan oleh Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, yang mana semakan status permohonan boleh mula dibuat pada esok 4 Januari 2021. Dan semakan tersebut akan membolehkan para pemohon mengetahui sama ada permohonan diluluskan oleh pihak KWSP ataupun tidak. Dan pastinya bermula 4 Januari 2021, semakan status boleh dibuat di laman sesawang web ataupun laman web isinar.kwsp.gov.my. Dan pastinya ini antara perkara yang menjadi tumpuan masyarakat dan kita akan melihat kepada bagaimana mungkin antara liputan-liputan yang akan dibuat oleh Astro Awani dan media lain berhubung dengan pengumuman semakan pertama KWSP yang akan dimaklumkan ataupun diumumkan esok. Baik, seterusnya kita nak melihat fokus minggu depan dalam item yang kedua. Yang kedua ini merujuk kepada kejadian dan juga keadaan yang berlaku di Malaysia secara umumnya. Laporan yang kami berikan berkaitan dengan bencana dan juga kejadian di seluruh negara. Hujan lebat dijangka berlaku di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor sehingga minggu hadapan. Dan kalau kita dapat saksikan dan juga kita dapat mengimbas berita yang berlaku hari ini, yang mana semua lorong di kilometer 198 antara persimpangan bertingkat Srijaya dan juga Gambang Lebuhraya Pantai Timur Fasa 1 LPT ditutup serta-merta susulan kejadian air melimpah. Belum pun reda dengan pengalaman dilanda fenomena air pasang besar, penduduk di pesisir pantai Kelantan dijangka akan diuji lagi. Ini kerana kejadian air pasang pada malam Jumaat lepas dijangka akan berulang lagi. Dan mangsa banjir di negeri Johor pula dilaporkan meningkat mendadak. Begitu juga di Pahang. Astro Awani akan sentiasa bekerjasama dengan pihak berwajib, rakan wartawan dan yang berkaitan untuk membawakan perkembangan lanjut berhubung perkara ini. Dan dalam pada itu, Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia menjangkakan keadaan hujan lebat akan berterusan dalam tempoh terdekat khususnya di beberapa semenanjung negeri di semenanjung Malaysia. Dan Ketua Pengarah Met Malaysia, Jailan Simon berkata ia susulan tempoh monsun timur laut akan berakhir pada pertengahan bulan Januari ini. Dan katanya antara negeri yang kini mengalami kadar cuaca lembap termasuk di Johor, Pahang, Kelantan, Terengganu, Utara Selangor dan Selatan Perak. Kita dengarkan apa yang disebut oleh Met Malaysia. Keadaan cuaca masih lembap ya secara keseluruhannya, terutama di negeri Pantai Timur yang merangkumi terutamanya sekali untuk hari ini di Johor nampak dah berkurangan sedikit, tetapi di Johor Timur seperti di Segamat, Keluang dan juga di Mersing masih lebat. Begitu juga di Pahang lah ya. Jadi kita keluarkan amaran merah sebenarnya untuk Mersing dan Timur Pahang lah, termasuk Kuantan, Maran, Rompin, Pekan,
jerantut ya, sebab hujan kita jangka akan berterusan sehingga esok lah di kawasan-kawasan tersebut. Begitu juga amaran waspada kita masih kekalkan di beberapa kawasan, terutamanya di tempat-tempat yang Barat Pahang, di seluruh negeri Johor ya, dan juga di utara Selangor dan juga selatan Perak. Begitu juga Kelantan, Terengganu. Walaupun hari ini nampaknya hujan tak banyak, tapi kita jangka akan meningkat mulai esok, terutamanya di Kelantan dan Terengganu lah. Jadi amaran waspada itu kita masih kekalkan. Tapi untuk hari ini kita jangka Pahang dan Johor, utara Johor, maknanya Segamat dan juga Mersing tu memang akan mengalami hujan yang lebat lah. Buat masa ni setengah-setengah tempat telah merekodkan sehingga 200 mm hujan ya daripada malam tadi, dan kita jangka keadaan hujan lebat ni akan berterusan sehingga esok lah. Tapi untuk negeri Kelantan, Terengganu tu kita jangka boleh sampai 5 hari bulan dia punya hujan lebat, sebab dia hanya akan bermula mungkin tengah malam ni ataupun esok. Baik, itu jangkaan daripada Met Malaysia dan pastinya perkembangannya yang akan berlaku sepanjang minggu hadapan yang mungkin bermula esok apabila difahamkan ada kawasan-kawasan yang akan mengalami hujan lebat dan juga hujan yang berterusan. Dan seperti yang kami laporkan kepada anda di Astro Awani bahawa jumlah meningkat bagi mereka dan juga mangsa di Johor dan juga di Pahang. Bagaimana keadaan dan juga situasinya berkaitan dengan bencana dan juga keadaan banjir, itu antara fokus yang kami akan bawakan sepanjang minggu hadapan. Baik, seterusnya kita melihat kepada fokus yang ketiga sepanjang minggu hadapan yang akan berlaku, terutamanya berkaitan dengan COVID-19. Perkembangan dan juga maklumat terkini mengenai bekalan vaksin untuk rakyat Malaysia selepas pengumuman 1 juta vaksin COVID-19 mula diagih bulan hadapan. Beberapa negara telah pun memulakan pemberian ataupun penggunaan vaksin COVID-19 dan Malaysia mengambil langkah proaktif seperti yang diumumkan semalam bahawa penggunaan vaksin akan diberikan dalam jumlah 1 juta yang pertama kepada frontliner rakyat Malaysia. Dan vaksin COVID-19 fasa pertama akan mula diagih kepada kira-kira 1 juta rakyat negara ini bermula bulan depan, dan vaksin COVID-19 berkenaan akan diberikan kepada barisan hadapan negara terlebih dahulu, dan ia diikuti sebenarnya dengan golongan pesakit kronik termasuk pesakit buah pinggang, sakit jantung, paru-paru dan juga diabetes. Manakala pelan imunisasi kebangsaan COVID-19 negara akan bermula bulan depan dengan 1 juta vaksin dari Pfizer-BioNTech akan diagih dan disuntik bagi fasa pertama. Dan apa yang akan berlaku di Astro Awani? Yang berhormat Khairi Jamaluddin, Menteri Sains dan Teknologi serta Inovasi juga dijangka akan hadir ke Astro Awani untuk bercakap lebih lanjut berhubung perkara ini, terutamanya berkaitan dengan vaksin COVID-19. Segala perkembangan berkaitan dengan COVID-19 ini menjadi antara topik utama dan juga fokus mingguan kami di Astro Awani, memberikan input dan juga penerangan dengan lebih berkesan dan juga dengan lebih lanjut untuk rakyat Malaysia sama-sama memahami berkaitan dengan COVID-19. Baik, seterusnya kita nak melihat kepada fokus yang keempat, iaitu berkaitan dengan kejadian yang baru berlaku baru-baru ini, iaitu berkaitan dengan tragedi Feri Triso, yang mana siasatan menyeluruh berhubung tragedi yang mengorbankan 9 sekeluarga, termasuk menilai langkah keselamatan serta prosedur operasi standard SOP ketika berada di jeti dan feri. Dan apa yang disebut menerusi satu sidang media semalam bahawa 3 garis panduan dan juga prosedur operasi standard SOP dikuatkuasakan serta-merta oleh Kerajaan Sarawak bagi mengekang tragedi mengorbankan 9 sekeluarga di pangkalan jeti Triso di Sungai Batang Lupar berulang. Dan kalau dilihat, penguatkuasaan itu melibatkan 12 pangkalan feri di Sarawak. Dan SOP pertama sebenarnya yang akan diambil segera adalah membina pagar penghadang di setiap tanjakan pangkalan feri.
Manakala SOP kedua pula, hanya pemandu yang dibenarkan berada dalam kenderaan ketika mahu memasuki feri dan semua penumpang lain perlu keluar dari kenderaan. Dan bagi SOP ketiga pula, kerajaan negeri menetapkan setiap pangkalan jeti di negeri itu mesti dikawal selia oleh pengawal. Dan pengawal yang ditugaskan mesti memberi arahan sebaiknya bagi membimbing pemandu sebelum dan selepas memasuki feri. Bagaimanapun, minggu hadapan kita akan menyaksikan bagaimana SOP ini dilaksanakan, termasuk siasatan menyeluruh dilakukan bagi mengelakkan sebenarnya kejadian yang sama berulang di Sarawak. Baik, itu antara fokus yang keempat yang saya berikan kepada anda. Sebenarnya saya senaraikan 8 fokus utama dan juga 8 fokus yang akan berlaku dan mungkin akan diberi tumpuan minggu depan. 4-nya lagi akan saya maklumkan seketika nanti. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam fokus minggu depan. Kembali dalam fokus minggu depan. Tidak lengkap kancah dalam kita berdepan dengan pelbagai suasana daripada kita mendengar ataupun memahami cerita berkaitan dengan politik. Dan fokus minggu depan saya senaraikan berkaitan dengan politik adalah bagaimana menjelang Perhimpunan Agung UMNO. Dan Mesyuarat Perwakilan UMNO Bahagian Wanita, Pergerakan Pemuda dan Puteri dijadual berlangsung pada 1 hingga 3 Januari 2021. Manakala Perhimpunan Agung Penuh akan berlangsung pada hujung Januari 2021. Kalau kita nak menyorot apa yang berlaku, situasi dan juga keadaan ketika mesyuarat di peringkat bahagian, saya senaraikan secara ringkas berkaitan dengan UMNO bahagian Padang Rengas tidak akan bekerjasama dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia dalam pilihan raya umum ke-15. Sebaliknya, Ketua UMNO bahagian Padang Rengas, Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz berkata, UMNO akan bertumpu kepada pemerkasaan muafakat nasional bersama dengan PAS. Isu-isu lain yang berbangkit adalah tiada sebab untuk Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki meminta maaf kepada Parti Pribumi Bersatu Malaysia kerana tindakan parti itu jelas mencuri ataupun membeli ahli UMNO. Dan Ketua Penerangan UMNO Syaril Sufian Hamdan berkata, beliau yakin Ashraf mempunyai bukti kukuh dan bersedia mengemukakan jika dikenakan tindakan mahkamah. Dan pastinya, setiap kali Perhimpunan Agung, UMNO dan masyarakat sayap akan berbangkit pelbagai isu dalam kancah politik negara. Dan ini yang akan mewarnai arena politik minggu hadapan. Baik, dalam pada itu, UMNO perlu menerima secara terbuka mesej yang cuba disampaikan oleh perwakilan-perwakilan dalam usaha memastikan Parti Melayu itu tidak mengulangi kesilapan sama. Dan penganalisis politik Profesor Siva Murugan Pandian berpandangan Persekitaran Politik memerlukan UMNO melakukan anjakan dan bersedia mengambil kira apa yang sedang berlaku di peringkat akar umbi. Dan antara mesej yang disampaikan perwakilan termasuk mengukuhkan Perikatan Nasional dan Muafakat Nasional MM. Dan beliau berkata demikian sempena dengan masyarakat UMNO bahagian yang sedang berlangsung di seluruh negara ketika ini. Tidak ketinggalan, ada juga yang cuba mengantar mesej kenapa tidak UMNO dan Barisan Nasional berdiri bersendirian tanpa perlu bergantung kepada PAS maupun Bersatu. Jadi isyarat seperti ini saya rasakan merupakan isyarat yang barangkali perlu diteliti dan dihalusi oleh pihak kepimpinan tertinggi supaya tidak mengulangi kesilapan yang telah dilakukan di dalam PRU 2018. Saya percaya mesej seperti ini perlu dicerahkan, perlu digarap untuk melihat sejauh manakah UMNO mampu untuk membuat satu keputusan yang rasional dan praktikal agar dapat menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada 2018. Saya rasa itu yang cuba disampaikan oleh perwakilan di peringkat akar umbi agar UMNO sebagai sebuah parti yang dianggap parti siasat selama ini akan mampu untuk
meningkatkan prestasi dan juga keputusan yang lebih baik di dalam hari akan datang, sekiranya diadakan dalam jangka masa terdekat. Pilihan raya 2018 barangkali banyak bergantung kepada beberapa pemerhatian dan juga kerja lapangan yang dilakukan sehingga mendapat mesej yang berbeza dengan apa yang berlaku di peringkat akar ubi. Dengan perubahan persekitaran politik, UMNO juga barangkali sudah melihat perlu membuat satu ajakan daripada beberapa pemerhatian yang telah berlaku di dalam pilihan raya 2018. Ketika itu ada sebahagian yang merasakan terlalu selesa sehingga merasakan apa saja keputusan yang dibuat akan diterima oleh akar undi. Dan pastinya setiap apa yang berlaku dalam Perhimpunan Agung UMNO, Mesyuarat Perwakilan adalah antara perkara yang sentiasa menjadi bahan berita pihak media khususnya. Dan kita nak melihat apa yang akan berlaku sepanjang minggu hadapan. Mungkin ada lagi isu-isu yang akan dibangkitkan oleh perwakilan di setiap bahagian ataupun di peringkat sayap parti wanita, puteri dan juga pemuda. Itu antara fokus yang ke-6 yang saya senarai, yang kelima yang dapat saya senaraikan untuk waktu ini, dan kita beralih kepada fokus yang ke-6 berkaitan dengan lockdown COVID-19. Untuk laporan antarabangsa yang mana kumpulan perbuatan Jepun isytihar darurat apabila sistem rawatan di seluruh negara diancam krisis berikutan peningkatan kes. Manakala di Bangkok, Thailand, turut memutuskan perintah lockdown akibat lonjakan kes COVID-19. Berhubung dan juga bercakap berkaitan dengan perkara ini, sistem perubatan yang membolehkan setiap orang menerima rawatan berada di situasi yang sangat tidak menentu. Itu apa yang berlaku di Jepun ketika ini, yang mana 9 kumpulan itu mendesak masyarakat mengambil langkah-langkah menyeluruh untuk mencegah jangkitan dan meminta pemerintah pusat dan juga daerah menyokong petugas perubatan barisan hadapan. Dan bagaimana pula di Thailand, aktiviti malam di Bangkok kembali sunyi dan selepas pihak berkuasa melarang pembukaan bar, kelab malam dan juga restoran bagi mengekang penularan COVID-19. Thailand sebelum ini dilihat berjaya mengawal pandemik berkenaan dengan jumlah 4,000 kes jangkitan pada November lalu, walaupun menjadi negara pertama luar China dikesan dengan virus berkenaan. Namun, wabak yang dikesan bulan lalu di pasar makanan laut menyebabkan peningkatan kes di 53 wilayah. Dan sehingga kini jumlah kes meningkat kepada 7,300. Dan apakah kita akan menjangkakan keadaan yang lebih buruk akan berlaku sekiranya kes COVID terus meningkat di seluruh dunia? Dan ini adalah fokus minggu hadapan yang akan kami bawakan perkembangan dan juga perinciannya melihat kepada keadaan dan juga situasi berkaitan dengan COVID-19. Baik, seterusnya kita nak melihat kepada laluan perdagangan yang mengalami perubahan besar minggu pertama 2021 setelah United Kingdom sah meninggalkan Eropah bermula 31 Disember 2020. Dan ini adalah fokus yang ketujuh yang saya bawakan kepada anda yang akan kami memberikan tumpuan sepanjang minggu hadapan. Dan jika disorot akhbar-akhbar Britain yang menentang peningkatan kuasa Kesatuan Eropah atau EU selepas berdekad-dekad menghentam Brussels di Belgium, iaitu pusat pentadbiran EU, ketika meraihkan kemenangan mereka, negara itu tidak lagi menyertai blok ekonomi tersebut. Dan badan penyiaran BBC dan juga stesen televisyen berita Sky sebelum ini menyiarkan imej jam besar Big Ben di tengah London dan pada pukul 11 malam waktu tempatan iaitu pada hari United Kingdom atau UK menamatkan proses peralihan keluar dari EU yang mengambil masa selama 11 bulan. Apa yang kami bawakan, laluan merentasi pintu masuk England dan juga Perancis di Selat Inggeris sunyi pada hari pertama pasca Brexit, dan laluan utama perdagangan itu melalui perubahan besar setelah United Kingdom sah meninggalkan Kesatuan Eropah pada 31 Disember. Bagaimanapun, syarikat kini berdepan sistem kos dan tadbir urus baharu dan kebanyakannya membabitkan peraturan kastam dan juga semakan di sempadan.
Bagi beberapa pengusaha, ini bermaksud pelanggan di Eropah kurang minat membeli produk dan perkhidmatan daripada UK akibat peraturan baharu yang dianggap sangat merumitkan. Dan pastinya dunia akan terus menyaksikan perkembangan ini, terutamanya minggu hadapan. Kita nak melihat bagaimana perjalanan di minggu pertama dalam sektor perniagaan ekonomi selepas Brexit ini berlaku, UK keluar daripada Kesatuan Eropah, dan bagaimana perjalanannya memulakan minggu pertama dalam 2021. Baik, seterusnya kita melihat kepada fokus yang terakhir adalah berkaitan dengan ekonomi dan juga bursa saham tempatan. Yang mana bursa Malaysia, pasaran tempatan dijangka memasuki minggu pertama dagangan pada 2021 dalam dagangan berhati-hati berikutan pelaburan mencari pembangkit pasaran baharu. Dan itu apa yang disebut oleh penganalisis. Dan juga bursa Malaysia dibuka rendah pada hari terakhir 2020 berikutan momentum belian yang berkurangan, dan petunjuk pasaran FTSE Bursa Malaysia atau KLCI, FBM KLCI merosot 5.07 mata kepada 1639.34 selepas dibuka rendah 0.15 mata kepada 1644.26 daripada 1644.41 semasa ditutup sebelum cuti tahun baharu. Dan peserta pasaran boleh memberi tumpuan kepada saham yang pulih berikutan lebih banyak negara membenarkan vaksin untuk kegunaan kecemasan. Dan penganalisis pasaran berkata trajektori kes COVID-19 di Malaysia terus menjejaskan sentimen bursa Malaysia, dan ia dijangka hingga minggu depan kecuali peningkatan yang ketara dapat dilihat pada cuti tahun baru. Dan beliau berkata kenaikan akan dihadkan pada 1660 dengan FTSE Bursa Malaysia KLCI, FBM KLCI berpotensi merosot kepada 1620. Dan mengulas lanjut, kita dengarkan apa yang dijangkakan dan boleh dikatakan oleh editor ekonomi ataupun editor bisnes Astro Awani, Ibrahim Sani. Sama seperti minggu-minggu pertama pada tahun-tahun sebelum ini, beberapa pelabur akan mengambil langkah berjaga-jaga pada minggu pertama untuk tahun ini, dan antara situasi yang mereka akan mengambil kesempatan untuk meneliti adalah tentang perkembangan COVID-19 vaksin. Mereka juga akan mengambil kira tentang kekuatan ringgit berbanding dengan US dollar, dan mereka juga akan mengambil kira tentang pergerakan yang sedang berlaku di Amerika Syarikat, terutamanya pada Georgia Senate election. Kesemua ini akan diambil kira oleh pelabur-pelabur tempatan. Antara syarikat-syarikat yang akan memberi perhatian atau akan mendapat perhatian adalah syarikat-syarikat seperti pembikin sarung tangan getah seperti Top Glove dan juga Harta Lega, dan juga beberapa syarikat seperti Vivocom dan juga Serba Dynamic yang akan mengambil perhatian beberapa pelabur tempatan. Serba Dynamic seperti mana kita tahu akan melakukan satu rights placement pada minggu ketiga Januari, dan pada minggu depan mereka akan melaksanakan satu EGM ataupun Extraordinary General Meeting untuk memastikan bahawa mereka mendapatkan kelulusan pelabur-pelabur mereka untuk melaksanakan rights placement ini. Ini adalah antara perkara yang akan dilihat di bursa saham Malaysia. Tetapi kalau kita zoom out dan mengambil kira tentang beberapa faktor ekonomi seperti interest rates, sama ada interest rate yang rendah akan dikekalkan oleh Bank Negara Malaysia, dan juga beberapa faktor-faktor yang akan memberi satu gambaran yang jelas tentang bagaimana status ekonomi pada tahun lepas Malaysia akan berada. Itu semua akan diambil kira oleh pelabur-pelabur tempatan dan juga asing dalam minggu pertama untuk tahun ini.
Itu fokus minggu depan yang kami senaraikan dan pastinya sekiranya ada berlaku dan juga perkara-perkara terkini kami akan laporkan dan juga berikan maklumat secara khusus dan juga terperinci menerusi Astro Awani di 501 dan astroawani.com. Dan untuk anda, sekian fokus minggu hadapan. Saya rangkumkan semula 8 item ataupun 8 fokus sepanjang minggu hadapan. Saya Ehsan Nahaya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.